السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita yang terhenti selama berapa bulan? 2 bulan. Kita sambung yang bab berikutnya. Babu man qala innal imana huwa al-amal. Bab orang-orang yang menyebut atau sesiapa yang menyebut iman itu adalah amal. Kita tahu bahawasanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala adalah imam dari kalangan imam-imam ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, seperti mana yang kita jelaskan sebelum daripada ini, berbeza pegangannya dengan pegangan Murji'ah yang menganggap bahawasanya iman adalah i'tiqad dengan hati dan tidak ada kaitan dengan amal. Oleh kerana itu Murji'ah menyamakan antara ahli maksiat dengan ahli ta'at, ahli maksiat dan ahli ta'at, kerana katanya amal tidak mempengaruhi iman. Ahli sunnah berbeza dalam hal ini, dan seperti mana yang saya sebutkan sebelum daripada ini, bahawasanya pada zaman kita ini Murji'ah banyak. Walaupun barangkali ia tidak mempelajari apa itu Murji'ah, tapi ia beriktikad dengan i'tiqad Murji'ah. Ramai di kalangan orang-orang Islam, mereka merasakan bahawasanya amal tidak ada kaitan dengan iman. Cukuplah saya mengaku saya sebagai orang Islam. Selepas daripada itu, apa amalan saya, apa perbuatan saya, apa kerja buat saya dan apa tindakan saya, itu tidak menjejaskan saya sebagai orang mukmin. Dan pegangan Murji'ah ini bertebaran. Maka kita akan lihat Murji'ah ini lebih teruk pada zaman sekarang. Bukan sahaja mereka itu menjejaskan amalan, bahkan mereka lebih buruk daripada Murji'ah, sehingga mereka itu terjejasnya i'tiqad, terjejasnya akidah. Maka kita lihat lebih luas daripada Murji'ah. Mereka menganggap Islam cukuplah dengan satu orang tu mengaku Islam. Dia nak i'tiqad Al-Quran ke, dia tak mau i'tiqad Quran ke, dia nak i'tiqad sunnah ke, dia tak mau i'tiqad sunnah ke, dia nak percaya ke, dia tak mau percaya ke, dia nak mempertikaikan Rasul ke, dia tak mempertikaikan Rasul ke, dia tetap mengaku dia orang Islam. Walaupun sebahagian besar daripada perbuatan itu telah mengeluarkan sebahagian orang daripada daerah Islam kepada daerah kufur. Ramai orang mempertikaikan agama, tapi kalau kita pertikaikan, dia pertikaikan Islam, pertikaikan inti kandungan Al-Quran, mempertikaikan apa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita pertikaikan dia marah kita. Dia pertikaikan Islam tak apa. Dia pertikaikan Islam, kita pertikaikan keislamannya. Dia marah kita. Dia kata dia seolah-olah bagi dia, dengan dia mengaku Islam tu, sehingga bila-bila Islamlah dia. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, imam kita dalam ahli sunnah ini, seperti mana imam-imam yang lain, telah menyusun Sahih Bukhari ini dengan bab yang berbagai-bagai, mengingatkan hakikat-hakikat ini. Walaupun Bukhari telah meninggalkan kita
1200 tahun yang lepas. Tetapi persoalan iman dan persoalan akidah berputar pada putaran yang sama, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya berputar pada faksi yang sama. Cabaran-cabaran terhadap iman walaupun datang dengan nama yang berbagai-bagai, tetapi rupa namanya sahaja berbagai-bagai, rupa bentuknya sama. Bab man qala innal imana huwal amal, bab orang yang menyatakan bahwasanya iman itu adalah amal. Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun, yang demikian itu syurga yang mana kamu diwariskan dengannya, kamu mau diwariskannya, yakni kamu diberinya, bima kuntum ta'malun, di atas apa yang telah kamu kerjakan, yakni bima kuntum, di atas apa yang telah kamu lakukan, ta'malun, kamu lakukan. Surah Az-Zukhruf ayat 73. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut syurga adalah warisan. Tuhan wariskan kepada kita, Tuhan cipta, dan kemudian kita mewarisinya. Kerana apa mewarisinya? Bima kuntum ta'malun, di atas apa yang telah kamu kerjakan. Muslimin dan muslimat, kita biasa saja mendengar orang berbalah kerana harta, harta warisan ataupun kita panggil miras atau pusaka. Ada orang berbalah dengan adik-beradik dia, ada orang berkelahi kerana harta, tak bercakap pun. Kita pernah baca Al-Akbar, bertetap antara satu sama lain dua beradik kerana harta, tak besar pun, sekangkang kera je, tapi dia punya nak berebut harta tu sampai macam tu. Ramai orang bila matinya dia tinggalnya harta, di samping dia meninggalkan harta, dia meninggalkan perbalahan di kalangan anak-anak dia. Kita pun daripada Allah Azza wa Jalla dipelihara kita semua daripada mewarisi keturunan yang seperti itu. Ramai orang bila dah mati dia, mati dia, pejam mata bapak dia, bisinglah. Semua belum lagi jenazah turun, sini dah bisinglah. Hak ni siapa dapat? Ini siapa dapat? Ini bergaduh, yang ni tak bertegur siapa, yang ni berbalah antara satu sama lain, kutuk mengutuk, putus hubungan silaturahim kerana harta. Ada yang sanggup pergi ke mahkamah, berbicara di mahkamah, keluarkan duit kerana nak saman abang dia. Ada yang keluarkan duit nak saman adik dia. Hebat benar perjuangan manusia ini untuk mereka mendapat harta pusaka. Allah menyatakan Ia akan mempusaki syurga kepada orang-orang yang beramal dengan amalan yang saleh. Tak perlu bergaduh, tak perlu berbalah pun. Kau jangan ambil syurga, aku nak ambil. Tak ada. Arduha ka'abdas samawati wal ard. Keluasannya bagikan luasnya langit dan bumi. Yang disuruh kita berlumba-lumba mendapatkannya. Manusia ini, oleh kerana saya dan tuan-tuan, kita ini barangkali memang sebutlah kita ni beriman dengan benda-benda gaib, tetapi tak berapa kuat. Kalau dengan kadar harta pusaka tu saja kita beriman, pergi ke pejabat tanah, pergi cok, pergi apa, bawa kes ke mahkamah, panggil adik-beradik turun, ambil cuti kerana nak turun, nak bincang. Kalau dengan kadar itu sahaja iman kita terhadap syurga yang jauh lebih baik daripada harta yang ditinggalkan oleh mak bapak kita, bahkan bukan pun tandingan dan bandingannya pun, saya fikir tentulah kita semua ni memberikan tumpuan untuk mewarisi syurga ni jauh lebih besar daripada harta pusaka.
Kadang-kadang orang nak berbalah harta pusaka sehingga meninggalkan apa yang ingin Allah pusakainya daripada syurga. Muslimin dan muslimat, kita doa untuk Allah Subhanahu wa taala jadikan saya dan tuan-tuan semua di kalangan orang-orang yang mengharapkan mewarisi syurga yang Allah janjikan, allati uristumuha bima kuntum ta'malun, yang mana kamu diwarisinya, kamu diberikan mewarisinya disebabkan apa yang telah kamu lakukan. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bila dia masukkan ayat ini, dia ingin sedarkan kita bahawasanya mewarisi syurga ada kaitan dengan amal. Maka tak ada orang yang kata saya beriman dan terus mewarisi syurga. Tak. Tapi iman ada kaitan dengan amal. Maka Allah kata dia masuk syurga bima kuntum ta'malun, dengan apa yang telah mereka kerjakan. Mudah-mudahan kita semua melakukan kerja yang membolehkan kita mewarisi syurga. Wa qala iddatun min ahli al-ilm fi qawlihi ta'ala, kata sebahagian daripada ahli ilm iaitu para ulama, fi qawlihi ta'ala fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Tuhan kamu, nescaya kami akan menyoal mereka kesemuanya di atas apa yang mereka kerjakan. Kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas apa yang kita kerjakan. Ini daripada surah Al-Hijr ayat 92-93. Ini juga ada kaitan dengan amal. Sekali lagi, nas menunjukkan iman ada kaitan dengan amal. Saya sebut ini dan dulu kita dah sebut fikratul irja. Pemikiran irja. Pemikiran yang menganggap, you jangan tengoklah pakaian I, iman I mana you tahu. You jangan tengoklah apa kerja I, you mana tahu iman I kecil ke besar. Walaupun I buat macam ni, tapi iman I kuat, you tahu tak? Itu yang kata, walaupun nanti yang tongang orang yang kena sebab pun nanti akan kata, walaupun saya tongang orang, iman saya kuat. Iman ada kaitan dengan amal. Maka kata fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Qala, sebagian ahli ilmi menyatakan amma kanu ya'malun an qawlihi la ilaha illallah, mengenai perkataan mereka la ilaha illallah. Tuan-tuan, kita dah sebut dahulu berulang kali bahawasanya la ilaha illallah ini satu tuntutan. Saya tengok kita silap dalam dakwah ni. Kita sebenarnya orang Melayu ni ramai, tapi dalam dakwah kita lemah. Bahkan kita banyak tak buat apa pun untuk Islam ni. Kita pun tak ambil besar nak memahami la ilaha illallah dan tuntutannya. La ilaha illallah ni bukan dengan maksud malam Jumaat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau itu yang diajar oleh Abu Jahal, oleh Nabi kepada Abu Jahal, anytime Abu Jahal berterima. Ada Abu Jahal kata sebenarnya, Abu Jahal, aku bukan ajar apa, wahai Abu Jahal. Kita sebut la ilaha illallah je. Malam Jumaat kita berimpun la ilaha illallah, lepas tu ada sikit hidangan, kita makan, lepas tu kita balik. Selesailah tuntutan la ilaha. Bukan itu. Kenapa Quraisy yang boleh menerima Nabi sebelum daripada itu, boleh mengiktirafnya, menyebut Kaabah pun dengan nama Baitullah, ketika tawaf pun menyebut labbaik Allah, bahkan nama di kalangan mereka seperti nama bapa Nabi Abdullah. Bukan kata mereka tak kenal Allah, bukan mereka tak pernah sebut Allah. Labbaik Allah mereka juga sebut. Bapa Nabi belum datang pun Abdullah. Abu Jahl bila nak berperang dengan Nabi yang Muhammad, Allahumma ahlik Muhammadah, ya Allah musnahkanlah Muhammad. Doa panggil Allah musnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan masalah Allah itu wujud ataupun tidak wujud. Ini yang selalu kita tegaskan. Mengakui kewujudan Tuhan tidak membezakan antara Ahmad dan Ramasami.
Tidak membezakan antara Muhammad dan David. Tidak membezakan antara seorang Muslim, mukmin dengan seorang kafir. Kerana mereka juga mempercayai kewujudan Allah Jalla wa'ala. Tetapi yang membezakan itu bukan pada pengakuan saya percaya Tuhan wujud, tetapi pada pengakuan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diabdikan diri melainkan Allah. Tidak ada ilah, tempat diletakkan kesetiaan, tawakal yang mutlak, penyerahan yang mutlak, harapan yang mutlak, penyerahan diri yang mutlak melainkan Allah. Inilah yang tak dapat dilakukan oleh agama-agama lain. Tauhid rububiyah ada pada kebanyakan orang. Percaya Tuhan ada. Tapi uluhiyah, mengiktiraf hanya kedaulatan, ketuhanan milik Allah, ini tak ada. Ini yang Abu Jahal tak boleh buat. Isu itu yang mereka berperang. Bukan kerana Abu Jahal kata Tuhan tak ada. Maka kalau satu orang Muslim kata saya pun beriman, saya pun percaya Tuhan ada, tak membezakan dia dengan kafir. Mesti yang membezakan itu adalah tauhid uluhiyah, yang menjadikan dia mengiktiraf kedaulatan Tuhan, apa yang tak diiktiraf oleh orang kafir ini. Dahulu orang Melayu mempelajari sifat 20. Kita bukan anti sifat 20. Itu kan salah faham. Tetapi kita meminta supaya para sahabat kembali kepada sistem pendidikan para sahabat dalam masalah akidah. Sekadar menghafal sifat 20 dengan lagu nasyid tu tidak membezakan awak dengan Rahmat Syamil. Tuhan mendengar. Orang Kristian juga menyatakan Tuhan mendengar. Tuhan tidak peka. Orang Kristian juga menyatakan Tuhan tak peka. Tuhan berkata-kata. Dia juga menyatakan Tuhan berkata-kata. Bahkan siap cakap lagi dia. Dialog lagi. Semua yang Tuhan wujud, dia juga menyatakan Tuhan wujud. Tuhan melihat, dia juga menyatakan Tuhan melihat. Kalau kita kata Tuhan melihat Tuhan buta, dia mesti kata Tuhan melihat. Awak gila apa Tuhan buta? Ada orang tak sembahyang kerana dia hafal sifat 20 tak habis. Kita kata sifat 20 ni semua orang tahu. Mamak roti canai, budak burger, sampai nak dapat kondom percuma pun tahu. Itu benda yang diketahui umum. Dan agama, dia orang yang ahli-ahli ilmu kalam, ahli-ahli falsafah, yang menyebut tentang sifat 20 itu, mereka sendiri pun, walaupun mereka terpengaruh dengan falsafah, mereka sendiri pun tak kata hafal, mereka kata tahu. Tapi yang membezakan itu ialah tuntutan la ilaha illallah, yang mentauhidkan Allah dalam ibadah. Bila kita pergi pada orang asli, maka buat dakwah pada orang asli, kita pergi-pergi dia tak tahu apa. Okey, semua sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia pun tengok nak bagi berah, nak bagi sardin, nak bagi apa, dia pun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan dia tak tahu, lepas kita balik sebulan, masuk Kristian pula, dia pun Kristian pula. Sebab tasawur, gambaran tidak jelas tentang konsep la ilaha illallah daripada orang yang membawa, maka dia ajar macam mana nak masuk Islam. You sebut la ilaha illallah. Dia tidak sebut la ilaha illallah itu melainkan setelah gambaran terhadap la ilaha illallah itu jelas. Bukan hanya dok kata sebut tu Abu Jahal pun boleh sebut, bahasa dia bahasa Arab. Tetapi bukan yang Abu Jahal tentang itu sebutan. Yang ia tentang itu kandungan dia, tuntutan dia, kesan dia. Abu Talib, bukan dia tak boleh, semua dia telah buat. Dia sanggup bersusah payah, dia sanggup dipulak oleh kaumnya, dia sanggup semua. Tapi pada hari Nabi meminta, qul ya am, la ilaha illallah, katalah wahai bapa saudaraku la ilaha illallah, dia menolaknya. Apalah susah sangat, kau dah sakit, di bantahan sakit, sebut aja la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Tapi Abu Talib, dia bergaul dengan Nabi. Dia tahu ini bukan suatu sebutan. Ini suatu sebutan dan mempunyai implikasinya. Mempunyai kesannya. Mempunyai natijah yang mesti dilaksanakan. Hasil daripada i'tiqad terhadap la ilaha illallah. Dan ini kita perlu sekali lagi tuan-tuan, bila pergi berdakwah pada orang bukan Muslim, terangkan hakikat ini. Dia kata apa, semua agama baik. Saya baru pergi ke dakwah kepada bukan Muslim, kepada apa, ikut program dakwah pada bukan Muslim di Kuil dan seumpamanya, di Thailand. Dia bila kita dakwah, dia memang akan memulakan cakap dia macam tu. Semua agama baik, semua agama mengajak pada kebaikan. Memang setelah kita cakap sikit, dia kata Islam baik, Buddha pun baik, yang lain pun baik. Semua agama ajak kepada kebaikan, dia kata. Kita kata bukan masalah ajak kepada kebaikan saja, tetapi paksi agama ialah mendaulatkan Allah Azza wa Jalla. Paksi agama ialah mentauhidkan Allah, mengiktiraf tidak ada yang berhak diabdikan diri melainkan Allah. Sudut nak buat kebaikan, orang etis pun ada buat baik. Tetapi iman bermaksud mentauhidkan Allah secara mutlak, menolak sebahagian apa-apa pengabdian selain daripada Allah Jalla wa Ala. Wa qala limithli hadha falyamalil 'amilun. Maka firman Allah Ta'ala dalam surah As-Saffat ayat 61, untuk itu maka beramallah orang-orang yang beramal, yakni beramal saleh. Haddatsana Ahmad bin Yunus wa Musa bin Ismail qala haddatsana Ibrahim bin Sa'd qala haddatsana Ibn Shihab an Sa'id bin Musayyab atau Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal faqala imanun billahi wa rasulih qila thumma madha qala al jihad fi sabilillah qila thumma madha qala hajjun mabrur. Daripada Ahmad bin Yunus, Musa dan Musa bin Ismail, yakni Al-Bukhari mengambil daripada dua-dua guru dia ni. Kedua-dua guru ini meriwayatkan hadis ini daripada Bukhari. Qala, kedua-dua guru ini, rawi ini iaitu Ahmad bin Yunus dan Musa bin Ismail, mereka kedua-duanya mengambil hadis ini daripada Ibrahim bin Sa'd. Ibrahim bin Sa'd mengambilnya daripada Ibnu Shihab, daripada Sa'id bin Musayyib atau Musayyab, menantu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dia mengambil daripada Sa'id, mengambilnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu lalu dia ceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il. Bagi yang baru datang, rangkaian itulah yang kita namakan ilmu hadis sebagai sanad. Sanad itulah yang akan menilai sesuatu hadis itu sahih atau sebaliknya, ataupun suatu hadis itu diterima atau tidak diterima. Su'ila ayyul amali afdal, ditanya apakah amalan yang paling afdal. Faqala imanun billahi wa rasuli, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tentuan saya telah sebut sebelum daripada ini bahawasanya Nabi banyak kali ditanya soalan yang sama, tetapi baginda telah jawab jawapan yang berbeza-beza. Dalam hadis Bukhari juga pernah ditanya Nabi, ayyul amali ahabbu ilallah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menyebut as-salatu ala waqtiha, sembahyang dalam waktunya. Hadis ini ditanya Nabi kita imanun billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan yang lain bila ditanya, Aisyah kata ayyu amal ahabba ilallah atau ila Rasul, Nabi kata Aisyah, Nabi menjawab ad-daim. Dalam riwayat Muslim Nabi kata adwamuha, amalan apa yang lebih disukai oleh Allah dan Rasulnya, yang berterusan. Di sini orang tanya Nabi, baginda jawab amalan apa yang disukai, yang paling disukai, yang paling afdal. Baginda kata iman kepada Allah dan Rasulnya. Kita tahu seperti mana yang dijelaskan sebelum ini, perbezaan-perbezaan ini
telah dijadikan oleh golongan anti hadis sebagai menunjukkan berlakunya tanaqudat ataupun berlakunya kontradiksi antara hadis-hadis Nabi SAW. Kata mereka ini menunjukkan rekaan-rekaan. Hatta Sahih Bukhari ini adalah rekaan-rekaan perawi. Setiap perawi merekanya sendiri. Lalu kita tengok jawapan daripada Nabi berbeza-beza. Kita katakan bukan demikian halnya. Nabi SAW muallim. Nabi SAW guru. Nabi SAW pendidik yang baik. Baginda meraihkan latar belakang orang-orang yang bertanya. Maka apabila Nabi tengok yang bertanya ini memerlukan jawapan yang seperti ini, ditegaskan perkara itu. Maka ini tuan-tuan kena diambil pengajaran oleh para duat yang berdakwah juga. Pergi tempat orang kaya, tak patut cerita kepada dia kesabaran di dalam kesusahan harta. Pergi ke tempat orang tak ada duit, macam mana nak cerita pada dia infak di jalan Allah, dia nak makan pun tak apa ada. Pergi kepada orang yang belum masuk Islam, takkan nak cerita kepada dia batas-batas aurat. Maka setiap orang tempat ada perkataan yang sesuai. Keperluan kepada pendengar, Nabi SAW meraihkan keperluan ini. Sama juga kita dengan anak-anak kita. Tak lama kita cakap dengan yang sulung, dengan yang baru lahir, ataupun yang baru berumur 2-3 tahun. Dengan yang sudah berumur 20 tahun. Karena perbezaan latar belakang menjadikan kita menjawab soalan itu juga berbeza. Dalam hadis ini baginda jawab iman billahi wa rasulihi, sesuai kepada orang itu. Qila summa madza, kemudian dia tanya, kemudian apa? Nabi kata al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Bukhari nak relatekan hadis ini bahawasanya adanya kaitan iman dengan amal. Nabi kata yang kedua jihad, dan jihad penting. Ramai orang dia suka baca hadis. Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang daripada jihad kecil kepada jihad besar. Tuan-tuan, pertama itu bukan hadis. Itu bukan daripada kata-kata Nabi SAW. Bahkan itu adalah dakwaan yang didakwa pada baginda-baginda tidak semua. Sesiapa yang dalam ustaz sini, mereka boleh melihat apa yang disebut dalam Kashful Khafa oleh Al-Ajluni, Al-Jarahi. Itu bukan hadis Nabi SAW. Ia adalah kata-kata di kalangan di kalangan tokoh-tokoh salaf. Kalaupun ia kata-kata, dia maksud jihad yang besar betul, iaitu jiwa kita. Kalau kita tidak dapat tundukkan nafsu kita, mana mungkin untuk kita keluar ke jihad fisabilillah? Mana mungkin? Maka kita mesti tundukkan jiwa kita sehingga kita rasa tunduk pada Allah, dan nafsu kita tunduk kepada kehendak syariat. Ketika itu baru kita sanggup untuk berjihad pada jalan Allah. Mana mungkin orang yang terikat dengan dunianya tiba-tiba nak berjuang pada jalan Allah? Tak mungkin. Nak bercakap benar pun belum tentu. Kadang-kadang bukan minta berkorban darah pun, minta you bercakap benar. Kita tak boleh lah, saya nanti habis poyok nasi saya. Padahal nak minta bercakap benar aja. Belum. Maka dia perlu menundukkan. Itu adalah jihad yang besar, memerangi nafsu dirinya. Tapi saya nak ingatkan, pertama kita jangan kata ini hadis Nabi. Dia bukan hadis Nabi. Pertama. Yang kedua, golongan-golongan kesufian yang melampau menjadikan ini suatu kesempatan untuk mereka ini mengaitkan hal ini supaya Allah apa nak fikir perang-perang jihad orang Islam ni semua. Ini kita jihad terbesar, jihad hawa nafsu. Duduk kat masjid, kira buat tasbih, kau nak tolong langgang kau, orang Islam Palestin nak mati kau, orang Iraq nak kena bom, saya duduk pada jihad yang besar, dia kata. Lawan hawa nafsu. Mereka telah menyalahgunakan maksud. Pertama, ia bukan hadis. Maksud kata-kata ini supaya untuk mereka meninggalkan tanggungjawab yang besar. Ini tuan-tuan ambil perhatian. Para orang musyrikin pernah bertanya benda yang sama pada Nabi. Dia kata, Muhammad, takkanlah kami ni tak ada kebaikan. Kami memakmurkan Masjidil Haram. Kami bagi minum kepada jamaah haji. Tapi menyebut Allah Ta'ala menjawab mereka, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yasta'una 'inda Allah wallahu la yahdil qawmal zalimin.
Apakah kamu menjadikan memberi minum kepada orang yang menunaikan haji, memakmurkan Masjidil Haram, sama dengan orang beriman pada Allah dan berjuang pada jalannya? Sesungguhnya tak sama. Allah tak beri petunjuk pada orang-orang yang zalim. Tak sama. Kita, dan ini kita kadang-kadang salah. Tuan-tuan tengok. Wa qila thumma madha? Kemudian tanya apa dia? Hajjun mabrur. Kata Nabi, haji yang mabrur. Jihad dulu, kemudian haji yang mabrur. Saya sebutlah tuan-tuan dulu. Dr. Yusuf Qaradawi kata, aku bayangkan alangkah baiknya orang Arab yang tiap-tiap tahun pergi umrah, pergi haji dengan package yang mahal-mahal itu. Beri duit kat kita nak bagi kat rakyat Palestin supaya boleh beli senjata dia lawan Israel. Kadang-kadang dia fikir dari segi aulawiyatnya, dari segi prioriti dah. Dia pergi dah umrah tahun lepas. Tahun ni nak pergi pula, kawan ajak, tahun depan pergi lagi. Kita kata bukan tak baik, baiklah kalau dia betul-betul kaya, dia umrah pun pergi, untuk perjuangan pun pergi bagi, untuk mempertahankan Islam, menyebarkan Islam dia bagi. Alhamdulillah lah. Kadang-kadang semua orang macam kita kata, bagi pergi umrah, kita kata satu orang kata minta, tuan tolong anak saya sakit, saya tak ada duit, dia perlukan pembedahan sekolah, saya tak boleh kata. Kadang-kadang pak saudara dia tu, dia kata minta abang tolonglah anak kami ni. Aku bukan tak mau bagi, tapi tahun ni aku nak pergi umrah. Umrah yang ke-13. Ini kita tak ada, kata Qaradawi, kita tidak ada fiqhul awlawiyat. Kita tidak ada fiqh keutamaan. Kita tak tahu mana senarai utama dalam agama ni. Itu yang tak tahu, yang tu yang pergi haji, yang bagi orang sebiji kerana nak cium Hajarul Aswad. Dia tak tahu dia bantai orang Islam sebiji. Itu berdosa. Kalau nak cium tu sunat je. Itu yang tak kira tu, nak duduk depan juga, pijak kepala orang pun tak apa. Yang penting aku duduk depan. Kau dah datang lewat, langkah orang, pijak orang tu, kena kaki orang ni. Lega. Kadang-kadang berebut di Raudah. Raudah Masjid Nabi. Buka pagi tu macam pelari pecut semua. Lari. Masuk dah. Kadang-kadang bergaduh kerana nak duduk kat situ. Ini tolak kau ni. Akhir ada kesempatan duduk, tapi kau menyakitkan saudara Muslim, ada dosa. Sama saja orang yang bertugas pun. Saya pernah cerita tuan-tuan, satu tempat kita pergi, tapi tak ada. Mana orang duduk kaunter ni? Kebetulan dia kenal kita. Kata, lama kita pergi, mana orang duduk peratur? Dia kata waktu semayang duha dia pergi tu. Entah semayang sunat dia, orang ni bagi gaji wajib kat kita tunggu. Tinggalkan kerja kau pergi buat semayang duha. Ada kawan dia petikai, dia kata dia ni dia pun tak boleh kira, kata bukan dia tahu agama. Iyalah yang petikai itu pun kita tahu niat dia pun dah tak setuju kau ni, tapi bukan dia tak tahu agama, kau yang tak tahu agama. Prioritinya orang bagi gaji pada kau boleh biarkan dia panjang, kau nak pergi buat solat duha. Sama juga kita. Sebab tu Nabi SAW bila Mu'adz menjadi imam dan memanjangkan bacaan sehingga orang belakang komplain kepada Nabi SAW kerana mereka nak pergi kerja. Nabi kata, afattanun anta ya Mu'adz, apakah kau nak jadikan orang meninggalkan agama wahai Mu'adz? Itu yang sama yang kita sebut. Kita kalau masjid di tempat yang mana kita tahu waktu kerja barangkali pukul berapa masuk, kita jangan terlalu panjang sehingga menyebabkan orang tak sempat menuju ke tempat kerjanya. Apatah lagi bila kita semayang di lebuh raya, dia apa, orang tolak aja kita jadi imam, tak payahlah nak tunjuk jaguh kampung kita tu. Maka kita kena tahu bahawa ra'ikan orang di belakang. Baginda apabila mendengar buka as-sabi yukhaffif as-salatahu, kata Anas, bila dia dengar nak tangisan budak, dia meringankan salatnya. Rahmatan li ummihi, baginda kesian kat maknya. Imam pun bila jadi imam dengar budak menangis kuat belakang, cepatkan sedikit salatnya, kesian kepada ibu dia. Nabi tak kata pula, lain kali kau orang datang masjid jangan duk bawa budak-budak lah. Tak kata, ini kita je.
Akademi Fantasia tu semua orang boleh pergi masjid. Budak-budak tak boleh datang pula dah. Waktu time budak-budak nak solat, budak-budak nak sah belakang. 3-4 nak sah budak-budak buat khas. Kita nak tanya mana semua ni? Siapa yang memulakan ajaran ini semua? Dia datang, dia solat, sah masih kosong, dia hadapan kaki dia duduk. Sama dengan orang ramai. Ini sah budak-budak serang, kadang-kadang masjid, di sini sah mana? Budak-budak 3-4 jarak belakang. Korang jangan datang depan juga. Ini artis semua panggil datang depan. Ini pun satu hal. Mari pula lafik melampau. Kononnya budak yang belum bersunat sentuh kita, satu sah batal. Kau ingat ni ikan elektrik ke? Tak ada agama sampai begitu. Kata masalah. Sampai begitu teruk cara berfikirnya. Apa benda budak dulu dia tidak bersunat sentuh kita, satu sah batal. Hak tepi batal. Itu lebih lagi. Ada yang kata kalau tu imam pakai mikrofon ini, yang kali ini kalau sana hujung ada najis, tu imam batal. Ada masjid di belah Kedah tak ikut pasal dia pakai tu. Dia kata kemungkinan burung buang najis di atas tu imam tak tahu, tu imam bawah batal. Agama Buddha pun tak sebodoh itu. Kata saja, biarlah. Kita tak tahu untuk meraihkan keperluan umat ini. Dia datang, dia ada Ibnu Abbas datang bersalat di Mina. Dia lalu melalui saf orang ramai. Nabi SAW tak larang. Bahkan Rasulullah salat, Ibnu Abbas tidur di rumah mak saudaranya Maimunah. Dia bangun tengok Nabi salat tengah malam. Dia salat di sebelah Nabi, Nabi pegang dia, Nabi pusing letak dia di sebelah kiri, Nabi pegang telinga dia, dan sebagian riwayat pegang jambul dia, pusing dia dan letak di sebelah kanan. Tak ada Nabi kata budak-budak belakang. Apa yang kita nak buat tak tahu. Yang agama ni jadi lucu. Nabi menyebut al-jihadu fi sabilillah, yakni jihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalimah jihad bila disebut dalam nas hadis dan dalam Quran, asalnya kita kena faham ia bermaksud qital dahulu, bermaksud peperangan. Walaupun di bawah jihad itu ada banyak, tetapi bila disebut awalnya mesti tak boleh dilepaskan daripada peperangan. Dan kenapa Islam berperang kita telah sebut, bukan kerana Islam berjuang untuk memasukkan iman ke dalam dada orang dengan pedang. Pedang bila pun tak boleh memasukkan iman. Tetapi pedang bertujuan untuk menghalang tangan-tangan yang mengganggu iman sampai kepada manusia. Tak pernah ada pedang diletakkan di tengkok sesiapa, kebutlah engkau la ilaha illallah. Tak ada. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tak ada. Sebab itu maka illah jihad, illah punca hukum jihad ialah disebabkan adalah hirabah, disebabkan sikap melampau orang-orang kafir yang memerangi agama. Kalau dia tak faham agama, dinamakan ahlu zimmah, mereka tak diperangi, nasib mereka dibela, mereka hidup dalam bawah naungan kerajaan Islam, mereka mendapat hak, mereka tak boleh diinayakan, mereka tak boleh dizalimi, mereka dilindungi oleh kerajaan Islam. Bahkan Umar bin Abdul Aziz apabila melihat seorang kafir meminta sedekah kerana pada akhir hayatnya dia tua dan tak mampu bekerja, Umar bin Abdul Aziz kata, kenapa kau minta? Dia kata, aku miskin. Kata Umar bin Abdul Aziz, tidak sewajarnya. Masa dia muda kita mengambil cukai daripadanya, bila dia tua kita membiarkan ia kesusahan, berikan duit daripada Baitul Mal untuk membantu dia semasa akhir hayatnya. Keadilan sistem Islam tak payah jadi perbincangan. Beratus tahun ia memerintah manusia dengan adil. Itu yang selalu kita sebut, orang Islam, minoriti orang kafir, bila pun boleh hidup dalam masyarakat Islam. Jangan takutlah. Sampai sekarang ni, kalau bukan Islam, duduk di tengah kampung Melayu, buka kedai kecil, kedai runcit, masih boleh cari makan. Tak ada.
Cubalah Muslim pergi jumpa, buka kedai kat mana-mana tengok. Yang kawasannya minoriti bukan Muslim. Pergi ya. Itu Bosnia, Herzegovina. Berapa kerat orang Islam, berapa peratus hidup di tengah masyarakat Kristian. Kononnya yang mempunyai civilization yang tinggi dan seumpamanya. Apa yang dia buat? Berapa kerat apabila naik sedikit Kristian di Indonesia. Apa yang dia buat? Dia bunuh. Burma, apa yang dia buat kepada minoriti Islam? Myanmar, apa yang dia buat? Filipina, apa yang dia buat? Tak ada minoriti orang Islam yang dapat hidup aman di negeri orang kafir. Pun begitu jari-jari Amerika dan media massa masih menuding kepada Islam sebagai teroris. Kita pun terikut-ikutlah dengan dia. Sampai orang pun takut sekarang. Nak sebut nama tu, oh takut nanti orang tuduh pengganas pula. Nak cakap pasal jihad, oh jangan, tak ada dah jihad sekarang ni. Semua jihad ekonomi je. Ekonomi pun tak terang mana, banyak yang terbengkalai ya. Sumaqal hajjun mabrur, dan kemudian baginda menyebut haji yang mabrur. Apa perkataan haji yang mabrur? Para ulama hadis berbincang tentang maksud hadis yang haji yang mabrur. Haji yang mabrur secara keseluruhannya ialah maksudnya haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan para ulama menyebut lebih daripada itu, bahawa allazi la yukhalituhu al-ithmun, iaitu haji yang tidak bercampur dengan dosa. Betul-betul kan? Ada orang buat kursus haji mabrur. Saya kena buat kursus haji, ni nak buat kursus haji mabrur yang lain pada orang. Kalau lain pada orang saja bukan mabrur lah. Dia mesti sama dengan Nabi SAW. Dan amalan-amalan haji ni pun kita dah ingatkan. Kita orang Melayu ni banyak benar dalam amalan-amalan haji ni macam-macam. I'tiqad yang tidak ada kaitan dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau sebelah kampung-kampung tu kadang-kadang nak turun pergi haji tu, ada upacara turun haji. Kena pergi majlis tu, bila nak turun, kena semua saudara mara turunkan dia. Ada ustaz ataupun tu imam pula yang turunkan dia. Oh, susah tu. Kita pergi pun dia tanya, siapa nak turunkan dia ni? Oh, ustaz ada dia. Dia kata, kalau dia tak boleh nak turun, macam mana nak pergi haji? Tak wajib lah. Ada upacara khas turunkan dia, duduk pula khas macam mana. Masukkan beg, kereta berjalan, jangan pusing belakang, nanti tak balik-balik kau. Orang lagi nak mati dalam perjalanan menuju ibadah. Bukan ada fadilat pun mati di kampung kau. Banyak benar. Sampai ke sananya. Kadang-kadang ada lagi. Tak tahu. Sampai kapal terbang nak terbang, ada azannya. Kita tak tahu main mana azan itu. Di Turki lebih teruk. Masa nak iringi jemaah haji tu muzik. Muzik patut kaji lah. Daripada manalah mulanya. Saya pun puas fikir macam mana boleh datangnya pandangan sebelum kita nak keluar tu azan. Setakat kajian saya ni sanadnya baru sampai kepada Sumpah Semerah Padi ya. Itu Ramli yang memulakannya. Lain tak jumpa lagi siapa yang memulakan. Bukanlah kita marah macam azan tu, tapi kita rasa jadi bila nak turun kampung azan. Dulu di sebahagian negeri Arab dia azan bila nak turunkan orang dalam kubur. Azan. Ini semua tak termasuk dalam ajaran Nabi SAW. Dalam perjalanan haji juga kadang-kadang bila kita nak mabrur ini, kita pastikan sama dengan tunjuk ajaran Nabi. 2 hari lepas kita ada sebut lantak di surah Sri UK. Kata Nabi, ayyuhan nas khudhu anni manasikakum. Wahai manusia, ambillah daripadaku cara ibadat kamu. Tentuan ibadat Nabi ni, yang pertama kita tahu ibadat Nabi mudah. Mudah saja ibadat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibadat ini begitu susah, Islam ni bukan semua orang cerdik masuk. Orang biasa, semua orang mat. Kitalah yang kadang-kadang menyusahkan. Inna dina yusr, kata Nabi. Agama itu mudah. Walam yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Tak ada orang yang memayah-mayahkan dia, melainkan dia jadi susah. Seperti yang disebut oleh Imam Muslim sahih. Bukhari juga menyebutnya. Demikian kita tengok susah, maka kita tengok dalam petua-petua yang susah. Pusingan pertama tawaf baca ni, pusingan kedua baca ni, semang ketiga baca ni. Tak ada dalam hadis Nabi pun.
Siapa yang nak baca doa, dia baca. Apa-apa doa dia boleh baca. Tapi tidak ada pusingan. Sehingga dia kadang-kadang bila dia reka benda tu, makcik ni dia tak faham, dia datang daripada kampung, daripada apa. Dia terbacalah hak pusingan kedua tu yang kita letak tu, dia baca. Bukan kita, dia orang letak tu. Dia bacalah yang pertama ke. Oh, dia kata dah silap ni macam mana ni. Ya Allah. Kita baca. Apa hajat besar dalam hidup makcik yang makcik ingin minta pada Allah Jalla wa'ala. Kita makcik ada 1, 2, 3. Masa makcik tawah, makcik doalah ke Allah. Sa'i juga demikian. Ada beberapa bacaan yang Nabi baca kita akui. Tapi bagi khas, bagi setiap pusingan itu, maka menjadi beban dan kesusahan pada orang ramai. Muslimin dan muslimat. Bila nak pergi haji, belajar cara haji baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka bila hadir kursus haji, tanyalah ustaz. Ustaz, boleh tak baca kepada saya bagaimana tawaf Rasul? Ustaz membaca. Oh, macam dia tawaf yang disebut oleh Rasul tu tak ada pula bacaan-bacaan tu. Kau jangan tanya-tanya dia kata. Tak boleh dia kata. Nabi kata khudhu anni manasikakum. Ambil daripadaku cara ibadat haji kamu. Nabi sudah tidak ada. Yang ada adalah hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Suruh dia baca. Sebab tu bila nak buat kursus haji ni yang bagusnya, suruh dia bentangkan hadis-hadis haji. Macam mana maksud kita tak ada dia kata. Di dalam Sahih Al-Bukhari ada berhubungan Kitabul Hajj. Kitab haji. Sahih Bukhari. Takkan ustaz pun nak tolak Sahih Bukhari juga. Cukup dengan kasih Ahmad lah. Baca Sahih Bukhari. Tengok bagaimana haji baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda tawaf, bagaimana baginda sa'i, bagaimana baginda di Mina, bagaimana baginda di Arafah. Kadang-kadang tempat-tempat yang mustajab, insan perlukan beri perhatian. Masa di Arafah, kadang-kadang bila dia kena diberikan senarai-senarai yang dia kena buat tu, berpaling ia daripada apa yang tercatat dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bukanlah nak komplain sangat, tapi benda ni satu peringatan untuk kita semua. Mungkin orang tak puas hati mendengarnya, tetapi marilah kita semua berpuas hati dengan tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita sebut pada berulang-ulang kuliah. Imam Malik menyebut benda inilah. Bila ada orang nak ubah sikit saja, nak memulakan ihram di masjid Nabi, tidak di Zulhulaifah, Imam Malik larang. Akhsha an tusibaka fitnah. Aku bimbang ditimpa kepada engkau fitnah. Apa fitnahnya? Itu yang Imam Malik kata. Apa fitnahnya? Dia kata aku tambah kebaikan. Zulhulaifah tak ada. Apa aku mulakan ihram di masjid Nabi. Masjid Nabi banyak kebaikannya. Ay fitnatin a'zam min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa fitnah yang lebih besar bila engkau menganggap engkau mendahului suatu kelebihan yang Rasul itu kurang daripada engkau. Kau nak buat yang terbaik. Terbaik daripada siapa? Bukan, memang dalam hadis macam tu tuan-tuan. Tapi yang kita nak buat ni yang terbaik, yang lebih baik. Lebih baik dari siapa? Boleh kita buat lebih baik pada Rasul? I'tiqadlah. Sebaik-baiknya Rasul. Itulah. Kita ni orang Melayu, kadang-kadang dia i'tiqad. Lagi banyak, lagi baik. Islam bukan macam tu. Sama dengan Nabi baik. Walaupun kurang. Tak sembahyang subuh 10 rakaat tak baik, 2 rakaat baik, sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu idza lam yakun al-islam ala al-haqiqah wa kana ala al-istislam aw al-khauf min al-qatl. Bab sekiranya seseorang itu tidak Islam dengan sebenarnya, maka istislam, serahnya diri dia kepada serah diri dia itu, wa kana ala al-istislam, maka dia Islam hanya nak menyerah diri saja, nak tunjuk-tunjuk, awil khauf, ataupun kerana dia takut minal qatl, daripada dibunuh. Yaqulullahu ta'ala qalatil a'rab amanna, dalam surah Hujurat,
Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imana fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu fi sabilillah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Tuan-tuan, bila kita baca ayat ni cerita tentang orang Badawi, orang Arab. Bila kita baca ayat ni, memang nak turun pada orang Badawi, tapi kita rasa macam saya rasa macam terkena pada saya. Mungkin tuan-tuan rasa terkena juga pada tuan-tuan. Wa qalatil a'rabu amanna. Kata orang Arab, orang Badawi ini, maka datang kepada Nabi, amanna, kami beriman. Tuhan perintahkan Nabi, qul lam tu'minu, kamu tidak beriman. Walakin qulu aslamna, tapi kamu katalah kamu telah Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, iman itu belum masuk dalam hati kamu. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a, jika kamu taat Allah dan Rasulnya, maka ia tidak mensia-siakan amalan kamu sedikit pun. Innallaha ghafurur rahim, Allah Ta'ala itu maha pengasih dan penyayang. Tuhan beritahu siapa orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wajahadu bi amwali summa lam yartabu, kemudian mereka itu tak ragu-ragu. Tentang kita mungkin beriman dengan Allah dan Rasulnya, kemudian tak ragu-ragu, mudah-mudahan insya-Allah. Kemudian Allah kata wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, mereka berjuang dengan harta dan nyawa mereka pada jalan Allah. Yang tiga ni kita tak ada. Yang ketiga ni kita tak ada. Ulaika humus shadiqun, mereka itu orang-orang yang benar. Tuan-tuan, kita pun tak tahulah kita ni orang-orang yang benar atau orang-orang yang tidak benar. Apakah kita ini mungkin hanya masih di peringkat Islam dan belum beriman? Benar bermaksud kita bercakap, bila kita kata beriman, kita memang beriman. Allah kata innamal mu'minuna alladzina amanu billah. Orang yang beriman itu beriman dengan Allah wa rasulihi, dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian tak ada ragu-ragu dengan Islam, dengan ajaran Allah dan Rasul. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, berjihad dengan harta dan nyawa mereka fi sabilillah. Allah, kadar infak kita fi sabilillah ni banyak mana sangat. Kadar kita memberi untuk mempertahankan agama Allah ini. Sahabah yang telah dijamin syurga pun mereka setelah dijamin, harta mereka masih lagi mengalir fisabilillah. Siapalah yang menjamin kita sehingga kita rasa kita tak perlu berjuang dengan harta dan nyawa pada jalan Allah. Sehingga kadang-kadang banyak perkara keperluan orang Islam. Berapa ringgit tuan-tuan bulan ini kita belanjakan untuk dakwah pada jalan Allah? Dibandingkan apa yang kita belanjakan untuk kemewahan diri kita, untuk makan minum kita, yang kadang-kadang melimpah-limpah pun di dapur kita, itu sebahagiannya kita buang pun. Dengan kadar yang kita berikan, supaya fulan yang jahil tentang agama Allah mengetahui agamanya, fulan yang kafir sampai kepadanya berita tentang Islam, fulan yang tidak tahu apa-apa tentang agama di sebelah rumah kita
diberitahu tentang dia, kepada dia tentang Islam. Tak boleh sampai pun kita beli buku pergi bagi pada dia. Dengan duit kita yang ribu-ribu tu, kadang-kadang 3-4 biji buku untuk sampaikan pun berfikir panjang kita. Mohon keampunan dengan Allah Ta'ala daripada kelemahan ini semua. Dan inilah yang menyebabkan kita lemah. Tuan-tuan tengok berapa banyak syarikat-syarikat muzik ni belanjakan harta dia untuk promosi dia saja, iklan dia saja berjuta-juta. Tak boleh kita iklan agama kita, iklan Islam, bagi asing tahu, bagi orang Nasrani tahu, bagi orang Islam yang jahil tahu, inilah Islam. Saya sebab tu kempen tuan-tuan, ajaklah orang ramai datang kuliah, belanja duit SMS. Kalau semua orang kita kuliah pagi Ahad tu, alhamdulillah sebahagian sahabat kita belanjakan, kita yang dapat kita simpan, kita dapat kita edarkan kepada 20 orang senarai nama yang ada dalam kita. Semua satu, dia datang, dia tak datang, kita telah sampaikan. Saya tidak ada kepentingan pun dengan keset-keset tu. Tapi tuan-tuan kalau membelinya dan mengedarkan kepada orang lain, bukan keset saya saja, siapa-siapa pun, disampaikan, mudah-mudahan adalah juga belanja kita fisabilillah, adalah sikit untuk jawab juga di hadapan Allah, peruntukan harta pada jalannya. Tuan-tuan, ini satu benda yang mendukacitakan. Saya susah hati kerana merasai kekurangan dalam hal ini. Marilah tuan-tuan pun susah hati sama, untuk merasakan betapa kita kurang membelanjakan infak harta ini pada jalan Allah Azza wa Jalla. Apatah lagi infak nyawa untuk membela agama. Bahkan sebahagian kita kerana dikritik pun takut dia. Nak sampaikan beberapa ucapan Islam pun takut nanti dipertikaikan oleh orang lain. Kau bukan pun memberi nyawa kau, bukan hilang pun kerja kau lagi, hanya untuk berkata benar. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan iman. Allah kata tidak beriman orang-orang Arab itu, mereka baru Islam, iman tidak masuk dalam hati mereka. Lalu Allah menerangkan syarat iman, supaya mereka yang beriman itu beriman kepada Allah, beriman pada Rasulullah, jangan ragu-ragu dengan agama, membelanjakan harta pada jalan Allah, dan mempertaruhkan nyawa untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang kita tak buat. Ini hal yang menyebabkan entah apa yang akan kita jawab di hadapan Allah, menyatakan kita beriman kepadanya. Setelah Allah menafikan iman-iman orang Arab, ia menceritakan bahawasanya kalau nak beriman, ini peraturannya. Iman pada Allah, iman pada Rasul, jangan ragu, buktikan dengan harta dan nyawa pada jalan Allah Ta'ala. Mungkin kita tidak ada jihad yang terbuka, tapi kita masih ada tenaga untuk diberikan pada Islam. Semua kita sudi menjadi pendengar, dan saya alhamdulillah tuan-tuan datang kuliah. Tapi tak apa, padalah dengan satu orang sampai, tuan-tuan dengar, tuan-tuan balik. At least tuan-tuan sampai balik, tuan-tuan cakap kat kaum keluarga, cakap kat pak saudara, cakap kat adik-beradik. Tuan-tuan dapat satu hadis, tuan-tuan cerita pada mereka. Pergi pejabat tuan-tuan, tuan-tuan ada sikit kuasa dia pejabat tuan-tuan, buatkan program yang berfaedah, sampaikan Islam. Janganlah semua kita tunggu satu orang datang, bulan depan pula datang. Kita ini, saya buat bagi pihak saya yang baik, tuan-tuan buat bagi pihak tuan-tuan. Saya bertanggungjawab di hadapan Allah dengan kerja-kerja saya. Tuan-tuan bertanggungjawab di hadapan Allah dengan kerja-kerja tuan-tuan. Kita ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita tolong-menolong dengan bir dan taqwa. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Tak ada kita datang seperti mana kebanyakan orang datang mengharapkan belanja daripada kuliah dan ajarannya.
Kita tak nak kaya dengan dakwah. Kita nak dakwah ini berkesan dan ia disampaikan kepada orang lain. Sebab itu kita tidak kisah dengan apa yang orang kata. Kita ingin sampaikan inti ajaran Nabi SAW. Kalau saya nak cari sekadar tuan-tuan nak beri beberapa ringgit datang ke sini, saya boleh kuliah saja di dalam kawasan Pulau Pinang. Saya duduk di sana saja pun sama, bahkan lebih daripada itu lagi. Tak ada faedah sekadar datang kuliah antara maghrib dan isya untuk bersandar di dinding. Kita banyak orang-orang yang menyampaikan di masjid, kita kurang pendakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita semua, dan mudah-mudahan Dia menolong agamanya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak tolong agama Allah pun tetap ada orang bela agama Allah. Jadilah kita semua sebahagian daripadanya, sebahagian daripada orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita buka pada soalan dan kita akan sambung ayat ini, hadis ini pada bulan insyaAllah. Islam dengan menggunakan akal dan logik semata-mata tanpa merujuk pada Al-Quran. Ini satu hal Al-Quran dan hadis. Tuan-tuan, tidak ada Islam tanpa Al-Quran dan hadis. Islam bila datang, ia tidak menafikan peranan akal. Al-Quran tak menafikan peranan akal. Quran selalu sebut afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Tidakkah kamu berfikir dan tidakkah kamu berakal? Ia tidak menafikannya, tetapi akal hendaklah dipandu oleh wahyu. Ada sebahagian perkara yang akal tidak dapat capai. Orang-orang barat yang semua kononnya era sains, yang semuanya memerlukan pembuktian secara saintifik, mereka tidak dapat menyelesaikan jawapan terhadap berhubung dengan mimpi. Kerana sebahagian di kalangan orang mereka yang bermimpi apa yang terjadi kemudian benar-benar terjadi, mereka tak dapat selesaikan. Fenomena mimpi saja tak dapat diselesaikan, apatah lagi yang lain daripada itu. Kita percaya akal mempunyai fungsi besar untuk berfikir dalam agama, tetapi mesti dipandu oleh wahyu. Kemudian wahyu memberikan ruang tertentu untuk akal digunakan. Ijtihad menggunakan akal, tetapi la ijtihad fi an-nass. Tidak ada ijtihad, la ijtihad fi mawridin nass. Tidak ada ijtihad di dalam perkara yang disebut di nass. Ada tren nasyid dalam masjid berpandang. Tuan-tuan, asal nasyid ke dia mempunyai kalimah-kalimah baik, demikian sama dengan syair, tidak dilarang oleh agama. Tetapi saya fikir nasyid-nasyid yang ada sekarang ni mesti ada badan pemantau yang memantau kalimah-kalimah dia. Sebahagian mereka kalimah-kalimah itu kadang-kadang tidak sesuai pada hak Rasul. Kadang-kadang tak dapat dibezakan antara dia menyebut itu dengan satu kekasih dia yang manusia dan Allah Azza wa Jal. Dan dia tak tahu dengan nasyid ni, kau ni puji makwa kau puji Allah Ta'ala dengan bahasa yang tak. Dan kemudian ini semua tuan-tuan, saya tetap hafal lah, tapi sebahagian nasyid itu saya dengar lah. Pelik benar. Percanggahan kadang-kadang dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kadang-kadang tren kesufian itu menyanggihkan kita bercanggah dengan hadis-hadis Nabi SAW. Saya kira sebut lah, sebahagian orang sufi yang menyatakan bahawasanya meminta syurga, mengharapkan syurga itu adalah syirik. Orang yang soleh, dia beriman, dia beribadat, tak harapkan syurga. Siapa harapkan syurga itu tak ikhlas. Itu kata-kata ahli sufi, tapi tidak kata-kata Quran. Nabi memohon, Allahumma inni as'aluka al-jannah, ya Allah aku meminta daripada kau syurga. Nabi suruh kita minta Firdaus. Allah Ta'ala memuji isteri Fir'aun kerana dia menyebut Rabbibni li baitan fil jannah, ya Allah binakan untuk aku rumah di dalam syurga. Dia puji. Memang kita ibadah kerana Allah, tapi Allah yang menjanjikan syurga. Memperoleh syurga di akhirat berarti memperoleh keretaan Allah Jalla wa'ala.
Bulan ke bulan ni kerana dia nasyid. Dia tak faham tentang sebahagian dari prinsip-prinsip akidah Islam. Dia masukkan benda-benda yang dia rasa nasyid, tapi sebenarnya bercanggah dengan nas. Benarkah hadis Ibn Abbas tentang Rasulullah mengubah kedudukannya kiri ke kanan? Ini hadis sahih. Semasa mereka berdua solat berjamaah, seperti yang Ustaz sebut tadi, merupakan dalil bahawasanya saf dua orang berjamaah adalah selari, bukan makmum di belakang sikit daripada imam. Inilah pandangan Al-Bukhari nampaknya, dan pandangan ulama-ulama hadis yang menyatakan kalau solat dua orang, safnya selari. Di dalam sebahagian mazhab, termasuk mazhab Asy-Syafi'i, dia kata makmum di belakang sedikit. Kerana dia makmum, dia mesti belakang dari imam lah, imam depan. Itu je alasannya. Tapi hadis Ibnu Abbas tadi tak pun mengisyaratkan macam tu. Ibnu Abbas kata wa ja'alani an yaminihi, dan baginda menjadikan aku duduk di sebelah kanan baginda. Dengan Ibnu Abbas tak kata pun dan belakang sedikit. Maka dengan itu ulama-ulama hadis, sebahagian mereka menyatakan bahawasanya kalau solat dua orang, safnya sama. Dia ada orang dia kata tak, saya nak belakang sikit. Terpulanglah, tapi hadis tu tak mengisyaratkan macam tu. Kalau solat, kalau saya mereka yang kata belakang sikit tu bukan melakangkan hadis. Mereka kata walaupun Ibn Abbas tak sebut, tapi boleh dipaham macam tu lah. Dia kata ke imam mestilah duduk di depan, kerana dalam hadis-hadis lain imam di depan. Jadi bila dia duduk tepi pun mesti dia di belakang sedikit, walaupun Ibn Abbas tak sebut. Tetapi oleh kerana Ibn Abbas tak sebut, itu suatu andaian. Hadis itu jelasnya tidak menyebut andaian itu. Kalau tuan-tuan nak semayang dua orang, tuan-tuan seorang nak belakang sedikit pun tak apa, ada andaian. Tapi kalau tuan-tuan tanya saya kata selari ya. Saya kata selari bagi sama dengan riwayat Ibn Abbas itu. Maksudnya bila semayang dia di tepi kita. Kita dah lewat. Ya, soalan yang sama dan ini tadi soalan itu telah saya jawab. Hubungan. Baru-baru ni Ustaz sering menyatakan tentang dakwah kepada bukan Islam. Soalan saya, bagaimana harus memulakan perbualan, maksudnya topik perbincangan isi kandungan yang mula-mula kita harus bincangkan. Tuan-tuan, saya pun berfikir tentang tajuk ini. Saya mencadangkan kalau tuan-tuan semua ada orang bijak pandai, janganlah semua satu orang yang nak buat. Kita pun usaha dan kita buatlah satu edaran ringkas tentang Islam. Saya tengok contoh ni baik yang telah dibuat di Thailand oleh pendakwah sana kepada bukan Muslim. Kita mungkin tak tahu nak cakap. Sekurang-kurangnya kita ada brosur kita dapat. Kita serah pada dia, kita jumpa dia. Dia pun ada masa dia baca, diterangkan apa itu Islam dan seumpamanya. Dengan penerangan yang ringkas dan dia boleh faham dan dia tertarik kepada Islam. Kemudian ada nombor kontak di mana. Saya 2-3 hari ini bincang dengan sahabat-sahabat. Mengapa kita tidak usaha cari untuk mewujudkan masjid khas untuk orang-orang Cina? Yang mana orang Cina ni khutbahnya dalam bahasa Cina, imamnya orang Cina, yang semayang semua Cina, kuliah pun dalam bahasa Cina. Jadi bila orang Cina nak masuk Islam, taklah terasa berkait dengan Melayu. Kerana dia pun memang kita tahu serabut tengok Melayu ni. Bukan saja Cina, serabut Melayu pun serabut tengok Melayu. Mudah-mudahan adalah tarikan untuk dia menganut Islam dan tak terasa dia terpaksa bertenggek pada budaya Melayu ataupun pada masyarakat Melayu, tapi dia benar-benar berkait dengan Islam.
Dia bukan convert tu Malay, tapi dia tu Muslim. Dia masuk Muslim, dia jadi Muslim Islam. Jadi tuan-tuan semua, kita kena usaha dan cadangkan. Saya tak tahulah macam mana nak memulakan, kerana ini memerlukan pendakwah Cina yang betul-betul. Kita orang Islam, barangkali masyarakat kita boleh cari dan kita boleh gajikan pendakwah yang baik-baik daripada Cina ke apa, yang dapat sampaikan. Pada peringkat permulaan, besok mereka dah kuat, ada masjid mereka. Jadi bila mereka nak masuk Islam, tak adalah pergi cari mamat tu, lepas tu kata kalau nak masuk Islam kena suar tangan, salam dengan saya dulu. Kau pintu ke? Pintu Islam la ilaha illallah. Ada tahu call kita nak masuk Islam, kata dia mengucap, dah faham, tahu cara mengucap la ilaha illallah. Nak kena mengucap depan siapa? Tak ada depan siapa kau mengucap la ilaha illallah. Kau Muslim. Bila orang tanya kau kata kau Muslim, apa bukti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kadang-kadang kita nak masuk Islam, tunggu lagi seminggu nanti saya datang. Ya akhi, lah sekarang kau masuk, sekarang kau masuk. Ada tunggu seminggu. Boleh dengan orang tu kau nak masuk Islam ni kau fikir habis ke? A'udzubillah. Tuan-tuan, bahaya perkataan itu boleh menjadikan orang yang berucap keluar pada agama. Seolah-olah Islam ni kau fikir habis ni, maksudnya belum tentu bagus tau kau nak masuk. Masuk tu fikir betul-betul. Kalau dia kata kau nak masuk Islam, kau kena buat persiapan elok-elok, keluarga semua okey. Jadi bila masuk Islam pula diubah pula nama Ahsin, kena tukar pada nama ni. Itu pun satu hal juga. Nabi bila orang masuk Islam, kalau dia tak mau tukar nama, biar je. Omar tu namanya dalam jahiliah Omar, dan sekarang pun Omar bin Al-Khattab. Al-Khattab tu tidak Islam. Nabi tak kata Omar bin Abdullah. Semua yang masuk. Ikrimah bin Abi Jahal lah. Dan Abul Hakam. Bapa dia Abu Jahal, takkan dia bin Abdullah pula. Bapa dia satu hal. Sebahagian para sahabat, bapa mereka tak Islam pun, tapi bin tetap bin bapa dia. Masuk Islam kita ubah nama bapa dia. You tengok, you masuk Islam dengan nama-nama kita, you buang. Kalau dia tak mau ubah, biarkan dia. Itu satu hal. Kita tak adil dalam banyak sikap. Awang kita tak ubah. Awang bukan nama Arab. Tapi asing kita ubah. Kita ni asing ni nama bukan ni. Kita cari nama yang Islam. Ni awang ni. Awang. Apa lagi? Mamat ni bukan nama Arab pun. Kenapa yang kita double standard? Kat orang Melayu nama apa pun tak apa, bunyi Melayu. Tapi kalau bunyi Cina tak boleh. Maka dia rasa nak masuk Melayu tu ada satu sekatan. Saya berfikir kalau kita ada masjid Cina. Tuan-tuan usaha lah tuan-tuan. Allah Ta'ala lewat macam. Saya nak terbang saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.